Cepat dalam dah. Oh. Mat. Tempat apakah ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan topik siasat kami, iaitu Sistem Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Tujuan kami melakukan projek ini adalah untuk membantu para pelajar lebih memahami subjek sejarah serta menolong mereka dengan persediaan untuk peperiksaan seperti peperiksaan hujung daun, trial SPM ataupun peperiksaan SPM yang sebenar. Sebelum kumpulan saya memulakan pembentangan kami, saya ingin ceritakan program-program yang ditawarkan oleh UniKL MySat. Antara program yang ditawarkan oleh UniKL ialah program Foundation in Science ataupun Asasi Sains. Program ini akan dilakukan selama setahun dan para graduan dapat memilih pelbagai kerjaya yang dicintai yang juga telah ditawarkan oleh UniKL. Para graduan Asasi Sains juga dapat menikmati diskaun sebanyak RM10,000 sekiranya anda menyambung pelajaran anda di mana-mana UniKL. Antara fasiliti yang digunakan oleh para pelajar Asasi Sains ialah Lab Bioproses, di mana segala eksperimen biologi dapat dijalankan dengan lebih mendalami disebabkan kewujudan pelbagai jenis peralatan yang mewah dan juga canggih. Lab ini juga mempunyai pelbagai peralatan istimewa yang telah menjadi industri standard dalam mana-mana bidang biochemical dan biologi. Salah satu pensyarah kami juga telah berjaya menghasilkan produk baru yang tiada lagi dalam pasaran dengan kajiannya menggunakan makmal tersebut. Dengan ini, saya ingin memberi peluang kepada Rugendran untuk memulakan pembentangan kami. Kesultanan Melayu Melaka atau Melaka ialah sebuah kerajaan Melayu yang didirikan pada abad ke-15 di semenanjung Malaysia. Ia merupakan salah satu kerajaan Melayu yang paling penting dan mempengaruhi dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Melayu Melaka didirikan oleh Raja Parmes Merah pada tahun 1402. Beliau memilih Melaka sebagai tempat kediaman kerana lokasinya yang strategik di Selat Melaka dan berdekatan dengan pusat perdagangan maritim. Kesultanan Melayu Melaka ditubuhkan pada pusat dalam beberapa dekad dan menjadi pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Ia menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara asing seperti China, India, Arab dan menjadi tempat pelabuhan kapal-kapal dari seluruh negara. Tambahan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempengaruhi pelbagai kepercayaan dan budaya. Hal ini dapat dilihat adanya kehadiran pedagang-pedagang Muslim, Hindu dan Buddha yang hidup berhampiran di kota Melaka. Dalam sistem kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, salah satu daripada 3 jawatan utama dalam kerajaan adalah Laksamana, selain daripada Bendahara dan Temenggung. Laksamana dipilih oleh Sultan dari kalangan bangsawan Melayu yang berpengalaman dalam tentera laut dan perniagaan maritim. Laksamana merupakan ketua tertinggi Angkatan Laut dan diberi tanggungjawab untuk mengawal perayaan Kesultanan Melayu Melaka dan mempertahankan negeri daripada serangan musuh. Selain tugasnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negeri, Laksamana juga memainkan peranan penting dalam perdagangan Kesultanan Melayu Melaka. Laksamana berkuasa untuk menetapkan cukai dan duti atas barang-barang yang masuk atau keluar dari pelabuhan Melaka. Oleh itu, dalam sistem kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Laksamana memegang peranan yang penting dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negeri serta memainkan peranan penting dalam perdagangan dan politik. Selain itu, Shah Bandar merupakan figur penting dalam pentadbiran dan perdagangan di bandar tersebut. Istilah Shah Bandar berasal daripada bahasa Parsi yang bermaksud pemilik pelabuhan. Shah Bandar bertanggungjawab dalam menguruskan pelabuhan bandar dan mengawasi semua aktiviti maritim termasuk kedatangan dan keberangkatan kapal, mengawasi sistem perkapalan dan organisasinya serta pemungutan cukai. Mereka memainkan peranan penting dalam mengekalkan kedudukan Melaka sebagai pusat perdagangan utama. Selain itu, Shah Bandar juga bertindak sebagai diplomat dan perantara antara kesultanan dengan pedagang asing, merundingkan perjanjian perdagangan dan memastikan kepentingan Kesultanan Melaka dilindungi. Dalam beberapa kes, Shah Bandar turut terlibat dalam urusan ketenteraan. Mereka mengawasi pembinaan struktur pertahanan seperti kota benteng serta bertanggungjawab dalam organisasi dan memperlengkapi angkutan laut untuk melindungi laluan perdagangan Melaka. Secara keseluruhan, Shah Bandar memainkan peranan
peranan penting dalam urusan ekonomi, diplomatik dan ketenteraan Kesultanan Melaka, menjadikan mereka sebagai figure yang sangat dihormati dalam pentadbiran bandar tersebut. Saya akan meneruskan pembentangan, iaitu sistem Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pelbagai kelebihan yang membentuk kerajaan Melaka pada abad ke-15. Antaranya adalah kuasa tertumpu. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pemerintahan yang tertumpu dengan sultan sebagai ketua hierarki. Ini membolehkan pembuatan keputusan yang berkesan dan pelaksanaan dasar yang cekap. Seterusnya, sistem imbang kuasa, sistem pengimbangan kuasa. Sistem pemerintahan di Melaka juga mempunyai sistem pengimbangan kuasa untuk menghalang penyalahgunaan kuasa. Misalnya, bendahara bertindak sebagai penyeimbang kuasa terhadap sultan, memastikan bahawa sultan tidak bertindak sewenang-wenangnya. Kemudian, birokrasi yang cekap. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai birokrasi yang cekap dengan peranan dan tanggungjawab yang ditakrifkan dengan baik untuk pegawai-pegawai berbeza. Ini membolehkan pemerintahan berfungsi lancar dan penyampaian perkhidmatan yang cekap kepada rakyat. Dan akhir sekali, kemakmuran ekonomi. Kesultanan Melayu Melaka adalah pusat perdagangan yang makmur dengan ekonomi yang teratur dan rangkaian perdagangan yang berkembang pesat. Kerajaan memainkan peranan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan perdagangan yang menyumbang kepada kemakmuran ekonomi kesultanan. Kemudian, saya juga akan membentangkan bagaimana ia membentuk kerajaan semasa dengan pembezaannya. Sistem pemerintahan di Kesultanan Melayu Melaka ialah sistem raja feudal dengan struktur kuasa berpusat yang sangat berbeza dengan kebanyakan bentuk kerajaan moden. Walau bagaimanapun, beberapa prinsip dan nilai yang terkandung dalam sistem pemerintahan Melaka terus mempengaruhi tadbir urus moden di Malaysia dan bahagian lain di rantau ini. Sebagai contoh, prinsip toleransi beragama dan menggalakkan keharmonian sosial masih dianggap nilai penting dalam masyarakat Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dan agama, dan kerajaan telah berusaha untuk menggalakkan kesefahaman antara agama dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Selain itu, penekanan terhadap tadbir urus yang baik, birokrasi yang cekap dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dapat dilihat dalam amalan tadbir urus moden di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam dan meningkatkan ketulusan dan accountability dalam kerajaan. Kesimpulannya, walaupun sistem pemerintahan dalam Kesultanan Melayu Melaka tidak terpakai secara langsung kepada pemerintahan moden, beberapa nilai dan prinsip yang terkandung dalam sistem tersebut terus membentuk pemerintahan moden di Malaysia dan bahagian lain di rantau ini. Selepas Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan baru menggantikan Sriwijaya pada abad ke-15, Melaka telah berjaya mencapai kejayaan yang lebih besar kesan daripada faktor perdagangan yang semakin berkembang pesat. Melaka telah muncul sebagai kuasa besar di Kepulauan Tanah Melayu yang setaraf dengan kuasa besar lain seperti Siam dan Sriwijaya. Melaka yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kecil yang telah berkembang dan mengambil alih peranan pusat perdagangan yang dulunya dipegang oleh Sriwijaya. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka tidak dinafikan lagi merupakan sistem politik yang diiktiraf dan digunakan sebagai teladan. Contohnya, Kerajaan Melayu Baharu yang lahir selepas Kesultanan Melayu Melaka. Walau bagaimanapun, zaman kegemilangan Melaka terpaksa ditutup apabila Portugis datang menjajah pada tahun 1511. Itu sahaja daripada perbincangan video kami. Nandri. Thank you. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Goodbye. Bye-bye. Tengok.